kebebasan bersuara ajaran mana yang kita nak bawa ni? Oh sedap lah, kebebasan suara. Satu Kalau ringgit. tak ada limit, seronok. Ikut suka aku lah pitch aku. Ah, Engkau jiran aku apa? kerajaan ni betul-betul dah tak ada duit dah ni. Tapi kalau kritik bodoh, kau tolol, kau tak pandai, kau tak cerdik, kau ni. Pada saya padam. You nak cakap you create level playing field? Ini tak masuk akal. Janji kepada Tuhan pun dia tak takut. Dia langgarnya janjinya. Organisasi ni mempunyai kuasa yang penuh untuk mengawal selia PDRM. Menyentuh soal kredibiliti, hilang kepercayaan orang awam kepada penguat kuasa. Bahaya keluarga negara kita. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kembali lagi dalam siri yang ke-14 podcast Relax Bro bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari dan saya Wan Agil Wan Hassan. Jangan lupa terus follow kami, like, share di semua platform social media kami, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify untuk memastikan kelestarian Relax Bro. Okey Agil, kita episod yang ke-13 sudah. Ini 14 dan 14. Ini 14. Tak habis kita. Dah hujung tahun dah ni. Hujung tahun dah ni. Yang ke-14 alhamdulillah konsisten kita hampir setiap minggu kita bersama-sama. Dan saya kira ini episod yang sebelum terakhir ya untuk tahun ini. Tahun 2023. InsyaAllah kita ada kita satu ada lagi last next week episod satu lagi episod untuk seterusnya. Cuma isu yang saya kira hangat dibicarakan dalam tempoh seminggu ini tentunya berkaitan dengan peristiwa seorang anggota polis yang telah melanggar seorang pelajar sekolah menengah, calon SPM yang didakwa melanggar yang mana kes akan mula dibicarakan dan beliau telah pertuduhan ke atas beliau telah dibuat, kertas siasatan telah dibuka dan kes ini menimbulkan pelbagai perbincangan warganet, rakan-rakan netizen kita dan juga tentunya di pihak kerajaan sendiri mula dikembalikan perbincangan perihal pemantauan terhadap penguatkuasaan ataupun pemantauan terhadap penguat kuasa PDRM ni. Okey. Dulu kalau kita dengar, kalau penonton-penonton pernah dengar perkataan IPCMC dengan IPCC. Okey, dua perkataan ini yang dibicarakan, yang mana IPCMC ini saya taklah nak bagi dia punya apa dipanggil akronim dia, tetapi bahasa mudahnya iaitu satu RUU, rang undang-undang yang dibentangkan, yang cadangan dibentangkan di dalam parlimen pada waktu itu, diangkat sebenarnya sejak tahun 2015 lagi. Okey, dicadangkan untuk dipantau tindakan-tindakan penguatkuasa, khususnya dalam konteks ini PDRM lah. Okey, pantau dan diambil tindakan ke atas mana-mana salah laku yang membabitkan pegawai-pegawai PDRM secara keseluruhannya. Namun perkara tersebut tergantung. Okey, Agil boleh sambung perbincangan tersebut. Kita ucapkan takziah lah kepada keluarga mangsa, dan ini adalah satu iktibar jugalah Dok, saya rasa untuk kita sama-sama memenuhi keperluan untuk kita bersabar dalam apa jua keadaan. Saya rasa benda ni berlaku, mungkin ada provokasi, kita pun tak tahu. Banyak perbincangan yang dibuat oleh warganet, warga maya yang mengatakan, ada yang kata pegawai polis tu diprovok, ada yang katakan pegawai polis tu memang pandai bagan. Isteri pegawai polis pun mengatakan bahawa pegawai polis tu memang orang yang padas baran. Tapi akhirnya wife dia sendiri kata masa melawat keluarga arwah. Tapi akhirnya kita melihat bahawa ada keperluan untuk kerajaan mengambil kira kepentingan untuk mewujudkan satu organisasi ataupun jawatan kuasa yang benar-benar mempunyai kekuatan dan kuasa yang mampu mengawal selia badan-badan penguatkuasa seperti PDRM.
Kita tahu macam Dok kata tadi, memang ada idea untuk buat IPCMC, itu independent punya body yang untuk menguatkuasakan atau mengawasia PDRM. Tapi saya rasa ia ditolak bukan saja oleh PDRM sendiri, tapi juga ditolak oleh beberapa parti politik lah. Dan kita pun boleh faham kenapa parti-parti Tapi ini sekejap, penolakan tersebut bukan secara total sebenarnya. bukan. Penolakan tersebut sebenarnya pada beberapa klausa dalam RUU tersebut. Betul. Okey. Jadi namun yang demikian, saya rasa apa yang perlu kita lihat ialah memahami apa perbezaan IPCMC dengan IPCC dulu sebelum kita bincang lebih jauh, Dok. Kalau untuk makluman pendengar dan penonton, bila mana IPCMC ni dicadangkan oleh kerajaan, organisasi ni mempunyai kuasa yang penuh untuk mengawal selia PDRM. Ya. Bermaksudnya dia bukan sekadar boleh mengambil aduan daripada orang awam, tapi juga dia melihat kepada keseluruhan isu yang sistemik pada PDRM itu sendiri. Kalau ada isu-isu yang melibatkan organisasi PDRM, contohnya, IPCMC boleh masuk dan memperbetulkan keadaan dengan cadangan-cadangan penambahbaikan untuk PDRM itu sendiri. Malangnya, bila kerajaan mengambil keputusan untuk memperkenalkan IPCC, dekat sini ada perbezaan yang amat ketara. Yang mana IPCC ni hanya sekadar organisasi yang menerima aduan awam terhadap individu dalam PDRM. Itu satu. Keduanya, lantikan komisioner, lantikan CEO dibuat oleh Perdana Menteri ataupun tak salah Menteri KDN. Dengan yang diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, yang mana ketelusan tu mungkin boleh dicabar sebab mereka datang daripada mungkin PDRM itu sendiri. Okey. Ketiganya ialah IPCC tidak boleh mengambil tindakan. IPCC hanya boleh mencadangkan kepada KDN, PDRM untuk melaksanakan tindakan. Jadi akhirnya, kalau nak saya simplify lah, IPCC ni dia tak lebih kepada pusat aduan. Itu je. Customer service. Macam customer service lah. Ustaz, tadi maknanya IPCC ni badan yang bakal menganggotai IPCC terdiri daripada PDRM itu sendiri. Mungkin daripada bekas polis atau PDRM itu sendiri lah. Sebab dia tertakluk kepada apa yang siapa yang dilantik oleh IPCMC? IPCMC ni it's independent. Maksudnya dia boleh saja, macam saya kata dia boleh mengambil tindakan pada aduan-aduan awam dan juga menguruskan isu yang sistem. Dia boleh dalam bertindak macam PDRM. SPRM. Macam SPRM lah. Dia macam SPRM kepada polis lah. Dia ada kuasa untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang dirasakan wajar. Yang ini yang kita rasa kerajaan kena menilai semula kedudukan IPCMC, yang saya rasa banyak agensi-agensi atau banyak badan-badan bukan kerajaan pun yang menyokong. Contohnya mesti Bar Council dan terutamanya rakyat. Rakyat yang nak melihat PDRM ni will be hold accountable. Seperti contohnya di negara-negara luar, seperti di UK telah dilaksanakan pun. Kemudian di Hong Kong, negara-negara maju telah laksanakan demi memastikan image penguatkuasa ni, the integrity mereka itu terhormat. Maknanya orang percaya, orang thiqah dengan dia punya integriti dia. Taklah jadi seperti ini, akan ada banyak pada saya kes ini membuka ruang perbincangan yang sangat banyak, sangat luas. Khususnya kalau kita tengok komen netizen tu, keburukan yang dikaitkan dengan pegawai polis ini sangat teruk lah. Dia di-attack daripada pelbagai sudut lah. Dan walau bagaimanapun pada saya better kita serah kepada siasatan polis. Biar disiasat secara telus supaya dapat mereka-mereka yang bersalah perlu dipertanggungjawabkan. Tapi ni masalahnya, Dok. Macam Dok kata tadi, kita kena serahkan kepada PDRM untuk melaksanakan siasatan. Tapi kita tak boleh duduk dalam ruang lingkup yang mana PDRM siasat PDRM. Ini masalah dia. Kita tak boleh dalam keadaan PDRM siasat PDRM. Dia isu dia bermula bila mana kita tak boleh setuju bahawa lantikan ketua polis negara contohnya, ketua hakim negara, ketua pesuruhjaya pencegah rasuah yang patutnya dilantik melalui legislatif. Maksudnya mesti lantik melalui parlimen. Akhirnya hari ini kita ada kedudukan-kedudukan seperti ini, jawatan-jawatan besar ni yang menjaga keharmonian negara ni semua ni dilantik oleh eksekutif, kerajaan. Itu satu. Jadi dari segi accountability tu dia balik pada Perdana Menteri lah.
Okay. Itu nombor 2. Tak silap dulu PH yang memperjuangkan supaya lantikan-lantikan seperti SPRM Not only that, dan sebagainya. Pakatan Harapan dalam manifesto dia kata dia Dalam nak manifesto. melaksanakan IPCMC. Ya. Yang ini kita kena melihat bahawa dah sampai masanya IPCMC ini dibincang Diwujudkan. dan mungkin tambah baik lah. Mana-mana syur-syur ataupun peruntukan-peruntukan yang rasa tak Dan sesuai. sekarang ni siapa nak siasat siapa ni? Itulah masalahnya. Akhirnya macam saya kata tadi, sebelum kita boleh kata ada banyak isu berkaitan dengan PDRM dan kita perlu menyiasat, soalan yang perlu kita selesai ialah siapa yang perlu menyiasat PDRM. Saya ambil contoh Nak mudah lah. contoh kata edisi siasat. Ini baru saya nak cerita ni. Contohnya lah kita ada banyak orang kata whistleblower ni. Dan juga termasuklah yang paling popular buat masa ni edisi siasat. Yang pada mulanya dia membongkarkan salah laku ahli politik dan sebagainya, dan now dia heavy on salah laku PDRM. Tuduhan-tuduhan. Okey, sekejap saya cuk kat situ. Ha. Ini bukan bererti apa yang edisi siasat sebut Tak, semua tak, betul. tak. Ini tuduhan. Tak, ini semua tuduhan-tuduhan. Tuduhan. Make it clear. Kita bincang ini- kat sini, kita bukan nak tuduh PDRM Bukan. tetapi kita nak bagi tahu Kita nak bahawasanya nak highlight Ada ada pihak yang menuduh PDRM mempunyai banyak salah laku yang melibatkan anggota-anggota peringkat tertinggi yang mana ianya tidak diadres oleh PDRM. Itu satu. Nombor 2, jika pun PDRM nak address isu ni, mesti ada badan bebas yang menyiasat dan melaksanakan apa-apa carangan kalau nak kena hukum ke, nak charge ke, ini kena ada separate body. Guideline, Macam saya kata, jangan PDRM siasat PDRM. supaya tak timbul isu conflict of interest. Betul. Dan akhirnya, sekiranya isu-isu seperti yang diwar-warkan oleh edisi siasat ni tak diurus. Banyak isu siasat ni, isu saya tengok ada isu pasal judi, ada isu pasal kelab pelacuran, ada isu pasal kelab malam, Dia akan dikaitkan. dia akan mengurangkan kepercayaan rakyat pada PDRM. Yes. Dan kita pun kena tahu, dan kita pun tahu PDRM seharusnya rapat dengan masyarakat. Sebab dia ni melindungi masyarakat. Tapi sekiranya masyarakat tidak mempercayai PDRM, Problem kita. problem. Tak tidur malam kita ni. Kita problem. Tak tidur malam kita ni. Tapi saya tekankan sekali lagi ya. Saya harap rakan-rakan sahabat-sahabat kita pun ramai kawan-kawan di PDRM. Betul. It doesn't mean kata kita raise this issue tujuan untuk menyentuh integriti dan credibility PDRM, tidak sama sekali. Cuma yang pentingnya kita nak mengangkat syubhah. Syubhah siapa? Syubhah dan persepsi orang awam terhadap PDRM. Okay, ini penting sebab ini credibility. Sebab kalau menyentuh soal credibility, hilang kepercayaan orang awam kepada penguat kuasa, bahaya keluarga negara kita. Betul. Keluarga. Tapi inilah yang kalau saya boleh mudahkan pemahaman pendengar mungkin. Kita ada PDRM, kita ada SPRM contoh. Ini badan-badan penguatkuasa undang-undang yang kita ada. Mereka menguatkuasa undang-undang terhadap kita. Apa salah laku rakyat, apa salah laku orang awam. Ni diorang ni yang melaksanakan undang-undang. Tapi jika mereka ada salah laku, siapa yang nak melaksanakan undang-undang kat atas mereka? Ini yang persoalan yang perlu dijawab oleh kerajaan. Tapi tidakkah contohnya? Tak saja je ni. Tidakkah contohnya? Okay, badan yang melakukan penguatkuasaan ke atas penguatkuasa. Okay. Juga perlu dia jadi macam never ending story. Never ending story. Sebab tu saya kata, akhirnya dia kena report back to Parliament. That's the best way. That's the best way. Supaya Kalau eksekutif sendiri melantik pun tak kena. Dia mesti melalui PSC, Parliamentary Select Committee. Yang maksudnya duduk dalam jawatankuasa khas ni ialah ahli-ahli parlimen daripada kedua-dua pihak, baik yang pembangkang ataupun daripada kerajaan. Jadi dari segi liability, responsibility, both side ada responsibility. Macam kita kata PSC lah. Macam PSC lah. It's a PSC. Jadi proses untuk melantik jawatankuasa bebas ni pun perlu betul. Dia tak boleh lah. Okay, kita nak tubuhkan jawatankuasa bebas untuk mengawal selia badan-badan penguatkuasa. Jadi ia dilantik oleh Perdana Menteri. Tak jadi. Ataupun dilantik oleh Menteri bertanggungjawab. Tak jadi. Dia akan sentiasa dipersoalkan oleh rakyat berkenaan dengan ketulusan, bias. Ini semua kita kena remove. Yang akhirnya nak lebih baik, lalu Parlimen tubuhkan jawatankuasa khas, lantik melalui jawatankuasa khas.
Ini saya rasa kaedah yang paling transparent, yang mana dua-dua pihak akan terlibat dalam menubuhkan jawatankuasa ataupun menubuhkan organisasi yang boleh menguasai badan-badan penguasa. Jadi saya rasa PMX kena fikir secara mendalam lah benda ni. Dan bagi keluarga, sekali lagi kita ucapkan takziah, banyak bersabar. Kita doa-doakan mudah-mudahan ada jalan keluar, penyelesaian, dan hak si mati itu perlu dikembalikan. Betul. Keadilan perlu ditegakkan. Dan kepada netizen, bersabar juga dengan keputusan. Jangan ambil tindakan yang melulu. Jangan terus membuat andaian. Jangan terus membuat spekulasi. Kita biarlah pihak berkuasa mencari jalan penyelesaian bagi isu ini supaya adil bagi semua pihak. Dan saya juga nak ingatkan, mungkin kita boleh ingatkan kepada diri saya dan juga rakan-rakan yang mendengar podcast kita, jangan terus memandang serong kepada PDRM. Bukan hanya sebab seorang kita nak hukum kerana nilai setitik, kerana nilai setitik rosak susu belanga. Jangan macam tu. Kita masih lagi punya pegawai-pegawai kerajaan yang, pegawai PDRM yang bertanggungjawab dan berintegriti. Cumanya kita ni manusia, tidak lengkap, tidak sempurna, dan kalau ada penambahbaikan yang perlu dibuat, kita kena sama-sama menyokong kerajaan untuk melakukan penambahbaikan. Jadi kita akan beralih ke topik seterusnya. Kita berehat seketika. Relax bro.